Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang fasa tumbesaran tumbuhan. Minggu lepas kita dah belajar tentang keperluan asas biji benih untuk dia berkembang, untuk dia bercambah. Jadi minggu ni kita nak belajar pula tentang fasa-fasa ataupun peringkat tumbesaran tumbuhan. Okey, ini sesuai lah kan dengan awak yang dah ada tumbuh-tumbuhan yang dah ditanam projek kita. Okey, hari ini kita akan belajar yang pertama sekali peringkat tumbesaran tumbuhan. Yang kedua, kita akan belajar yang ini keperluan asas tumbuhan. Dulu keperluan asas biji benih. Yang ini pula keperluan asas tumbuhan. Dia berbeza ya, berubah ya. Kalau dulu awak dah tanam kan, lepas tu ada benda yang tumbuhan itu perlukan. Sekarang dia dah jadi pokok, dia dah jadi tumbuhan yang dah semakin dewasa. Jadi ada benda lain yang dia perlukan. Okey, peringkat tumbesaran tumbuhan itu yang kita akan belajar dulu. Okey. Seperti manusia dan haiwan, tumbuhan juga mempunyai peringkat tumbesaran. Peringkat tumbesaran tumbuhan bermula daripada biji benih macam dalam gambar tu kan. Dia gambar yang ini, dia bermula daripada biji benih yang kemudiannya biji benih tu bercambah. Tengok, yang ni dia bercambah dah. Kemudian dia akan jadi anak pokok dan akhirnya dia akan menjadi pokok dewasa. Okey, ini adalah 5 peringkat tumbesaran tumbuhan. Okey, maaf cikgu. Mula-mula sekali yang ini dia adalah biji benih. Macam awak cikgu bagi awak biji benih kan, setiap orang ada dapat 5 biji benih. Kemudian bila kita tanam biji benih tu, kita siram dia dengan air. Biji benih ni akan mula bercambah. Nampak kecil je kan? Tak jelas lagi pun. Anda tengok tu. Kecil je. Daun ni pun satu je baru. Kemudian bila biji benih dah bercambah, dia akan berubah pula. Dia akan jadi anak pokok. Dia dah ada 2 daun, 3 daun. Kemudian anak pokok ni kalau kita jaga dia elok-elok, dia semakin membesar, dia akan mula jadi pokok yang berbunga. Mula-mula dia akan keluarkan bunga. Tak kisahlah bunga apa pun, warna merah ke, biru ke, pink ke, kelabu ke, dia akan ada keluarkan bunga. Lepas dia jadi pokok yang berbunga, dia akan jadi yang ini pula, pokok yang berbuah. Jadi ada 5 peringkat, awak kena ingat. Dia bermula daripada biji benih, kemudian biji benih bercambah, macam pokok awak dah bercambah dulu. Kemudian anak pokok, dia jadi anak pokok. Lepas itu dia akan jadi pokok berbunga. Ingat ya, dia akan jadi pokok berbunga terlebih dahulu. Dan akhir sekali dia akan jadi pokok yang berbuah. Tapi mungkin awak cakap, cikgu, pokok saya tak ada buah pun. Tapi bukanlah buahnya sama macam ni warna merah. Tapi dia ada juga buah dia. Tapi contohlah macam pokok tembikai. Itu adalah buah tembikai. Pokok tembikai, buah dia tembikai. Kalau pokok cili contohnya kan, buah dia tu adalah tumbuhan cili, itulah adalah buah dia. Boleh faham? Jadi setiap pokok dia akan lalui 5 peringkat ni. Bermula daripada biji benih, kemudian dia akan jadi benih yang bercambah, dia jadi anak pokok, seterusnya dia jadi pokok yang berbunga, dan akhir sekali dia akan jadi pokok yang berbuah. Tak kisahlah buah dia macam mana pun. Okey, kemudian keperluan asas tumbuhan. Jadi keperluan asas tumbuhan. Sekarang ni pokok awak dah jadi tumbuhan dah, dia bukan lagi biji benih. Untuk satu tumbuhan ni dia boleh tumbuh dengan sihat, dia mesti dapat 3 benda ni, iaitu air, udara dan juga cahaya matahari. Tengok ya. Air, udara dan cahaya matahari. Masa pokok awak biji benih, masa dia biji benih dulu, dia tak perlukan cahaya. Dia perlukan suhu yang sesuai. Bukan cahaya ya. Tapi sekarang kalau pokok awak dah jadi pokok, kalau dulu biji benih kan, sekarang dah jadi pokok, dia kena dapat cahaya matahari. Jangan simpan awak punya pokok dalam rumah. Kalau awak simpan pokok awak dalam bilik ke, simpan dalam almari ke, bawah meja ke, pokok tu akan mati. Sebab apa? Sebab dia tak dapat cahaya. Jadi tumbuhan yang dah besar, yang dah ada daun, dia perlukan ketiga-tiga benda ini. Boleh? Okey, ini cikgu nak
dedahkan kepada awak. Ada beberapa murid dia bagi tahu cikgu pokok saya mati, akar dia basah, akar dia reput. Ada sebab-sebab dia. Okey, kita tengok yang ini. Ini adalah simptom ataupun tanda-tanda kalau pokok awak kurang air. Kalau pokok awak kurang air, tak dapat air yang cukup, awak boleh tengok ini. Mula-mula daun dia, nombor 1 tu, daun dia akan kering dan mula gugur. Nombor 2, daun akan bertukar ke warna kekuningan perang, warna kuning-kuning nak coklat-coklat, dan mengerinting. Mengerinting tu maksudnya berkedut-kedut daun awak tu. Nombor 3, tanah yang kering berwarna terang dan keras. Ini contoh kalau pokok awak kurang air. Awak boleh tengoklah, nanti pergi tengok pokok awak sekarang. Tengok dulu. Pokok awak macam mana? Adakah pokok awak tu kurang air? Adakah daun dia kalau awak pegang tu daun dia rasa kering je dan daun dia gugur. Tengok pula adakah warna daun dia tu dah kuning-kuning coklat. Kalau pokok awak ada ciri-ciri sifat-sifat yang ini, maksudnya pokok awak kekurangan air. Minggu lepas cikgu ada pesan kan, kita nak siram air tak boleh terlalu banyak juga. Betul tak? Cikgu ada pesan, kalau siram air terlalu banyak, pokok tu boleh lemas. Okay, ni tengok pula ni, simptom ataupun sifat-sifat pokok yang terlebih air. Kita bagi air banyak sangat pun tak boleh. Bagi sikit sangat, kalau bagi sikit sangat dia akan kurang air macam ni. Kalau bagi banyak sangat pula, dia terlebih. Macam mana kita tengok yang terlebih? Tengok ni. Nombor 1, batang pokok mudah lembik. Ni ciri-ciri pokok yang terlebih air. Kalau awak pegang batang awak tu, awak rasa macam batang pokok awak tu lembiknya, maknanya pokok awak dah terlebih air. Yang kedua, tengok yang ini. Allah, tengok ini yang kedua. Tanda yang lain ialah daun dia seolah-olah melecur dan berwarna kuning. Kalau awak tengok daun awak tu nampak macam dia melecur, warna ni kuning sangat, maknanya pokok awak tu terlebih air. Lepas tu tengok pula yang ini, bakteria nombor 3. Tengok nombor 3 tu, dia kata apa? Bakteria dan kulat akan menyerang akar apabila air. Ini terhasilnya akar yang reput. Ada yang bagi tahu cikgu kan, akar pokok dia jadi basah, dia reput, dia berkulat. Ini yang cikgu cakap, maknanya awak siram air terlalu banyak. Inilah kesan dia. Jadilah pokok tu akar dia reput. Jadi ingat, kalau awak siram air sikit sangat pun tak boleh, terlebih banyak sangat pun tak boleh. Jadi kena ingat, siram air tu kenalah sesuai. Yang ni ciri-ciri pokok yang kurang air. Yang ni pula ciri-ciri pokok yang terlebih air. Jadi siramlah pokok secukupnya. Secukupnya tu maksudnya jangan banyak sangat, jangan sikit sangat. Okey, sekian sahaja. Lagi ke? Okey, tak ada. Sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih.